dapat melayakkan diri untuk join program ni. Uh, Tahniah ya. Kita ucap tahniah juga pada senior koordinator baru Zaimah. Zaimah yang orang Kelantan ke orang Terengganu? Zaimah. Zaimah Zaki ada sini tak? Ada kan? Ada saya. Orang Perak. Orang Perak. Okey, tahniah. Koordinator baru Mas Sitah. Sitah orang mana? Sitah. Saya orang Pahang. Pahang. Okey. Tahniah, insya-Allah. Dan kita ada juga 7 orang SB supervisor baru ya. Jadi tak bagi nama saya tak tahu sebut apa ya. You all ni sebab Master Anas ni adalah level 6 saya. Master Anas, Master Fariha. Master Fariha lah. Yes. Master Fariha, Master Eva, atas tu Senorita, Master Haji Hussein dan saya. Okey ya. So saya nak minta anda malam ini beri perhatian sepenuhnya, insya-Allah dalam sejam lebih kurang kita fokus mendengar. Saya pun baru sampai ni, baru sempat makan, sempat mandi dan solat. Saya di overseas kan, overseas lah kan. Jadi insya-Allah kita kita nak share bagaimana hari ini Shakily telah menjadi viral, right? Tahniah kepada anda semua. Siapa yang hadir BLNC semalam? Baru ni hari apa? Hari apa tu? Hari BLNC ya. Siapa yang hadir? Siapa yang Hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Siapa yang hadir pun ni? Ramai yang hadir? Saya. Oh, ramai ya. Okey, alhamdulillah. Baik, macam mana? Bagus tak? Semangat tak? Best sangat. Best sangat. Alhamdulillah. Siapa yang tak pergi rugi kan? Sangat rugi. Sangat rugi. So saya minta kalau boleh dia 30 orang ni tahun depan anda wajib hadir. Syaratnya mudah. Jadi seorang leader yang efektif, minimum supervisor 6 bulan efektif. Right, anda boleh hadir. Right. Jadi tahun ni kita buat secara virtual, walaupun virtual tapi semangat tu masih ada sebab kita ada 4 orang speaker yang bagus. Dari antara benda yang saya think you all tahu kan, benda yang dilancarkan di semalam iaitu ESP dalam bentuk sachet, yang mana anda kena ambil kesempatan untuk promote benda ni. Sebelum puasa ni boleh promote secara, maknanya orang boleh try pack, boleh try dulu, makan, rasa untuk puasa sunat sebagainya. Jadi senang kita nak promotekan bagi orang yang belum rasa nikmat ESP ni. Okey ya. Shakily ni macam tu, dia kena rasa boleh tahu, baru power. ESP session tu benda yang bagus untuk kita promote, anda kena excited, boleh back, orang perempuan boleh back, jalan. Okey, nanti kita ada produk baru namanya Life Shake. Life Shake ni saya dah rasa sedap, lagi sedap daripada Cinch dan protein. Dan dia ada di sana, ada semua ada. Everything is there. Untuk kenyang, untuk kurus pun ada, sebab dia powered by Lucin. Ya. Dan kita juga ada benda baru, elderberry. Tadi elderberry Life Shake. Dan kita ada juga elderberry tea, Cinch tea. Siapa suka Cinch tea ni? Semua suka? Right? Semua minum Cinch tea? Minum tak? Minum. Siapa belum try lagi? Minum. Sedap. Kalau siapa nak rasa, kena power. Dulu saya ingat masa balik daripada, ingat baju ni, ingat masa Anas baju apa ni? Ya. Yang saya pakai baju apa? Oh, Yan. Baju apa? Tolong. Master Retreat lah. Ya, 2018. Masa balik tu, on the way dia balik, saya bekalkan Master Iskandar dengan Cinch tea. Baru tahu yang Cinch tea tu power. Di Master apa, dia tak tahu benda-benda power ni.
Itu bukan master. Master ni, you must be master of product. Ni baru rasa be complex benda master. You must be master of everything. Ya. So anda kena excited. Kalau anda tak makan, tak ada nak promote. Betul tak? Tak minum, saya everyday mesti minimal 1. Tengok saya punya bekalan ni, nampak? Dalam ni, bekalan saya ni, penuh. Saya punya Nutriferon, saya ambil minima 2 pagi, 2 malam. Minima. Mesti. Nak UV besar, kena ambil betul-betul. Jangan kedekut diri sendiri, ya. Okay, dan BB cream. Right? Skincare another industry, ataupun pasaran besar. Right? Anda boleh share benda ni. Guna dulu share. Dan juga Shaklee launch the trip ke Korea dan Switzerland. Siapa yang ada impian ataupun nak set target nak pergi Switzerland ni? Dalam 30 orang ada? Kat tangan. Alhamdulillah. Yang kat tangan tu dah 50%. 50% dah layak. 50% lagi kena buat. InsyaAllah ya. Tahniah yang anda bila bermula? Mohonnya bulan April to March. April to March. So jangan tunggu siapa yang buat lambat dia menyesal. Tengok sikit tak cukup. Aduh. Sebab bulan tu dia tak excited sangat. Dia tak buat betul. Alright. Dan sharing yang dibuat, saya nak just rangkum BLNC ni, apa benda poin-poin penting. Bahasa Siti Nomi cakap pasal mindset. Dia kata apa? Nak berjaya kena betulkan mindset dulu. Dia silap, dia kata dia mindset salah menyebabkan dia dia jatuh daripada sineko efektif sinesupnya. Sebab mindset salah. Dia kata tak apalah, tak efektif pun. Tak apa, orang tak sebab exam sebagainya. Dia give in to excuses. Right? Jadi sekarang ni kita nak betulkan mindset kita. Right? So Master Siti Normi cakap pasal mindset. Kemudian Master Lina dia kata Master Adlin dia kata untuk berjaya kita mesti melihat upline sebagai kompas business. Mana follow upline. Tengok example the upline. Inspired by upline success. Sentiasa melihat kejayaan upline dan kesahilan insya-Allah. Masa Hanan dia kata apa? Key to success, work closely with your upline. Masa Hanan Umairah. Saya ingat lagi Hanan Umairah. Dia potensi besar. Sebelum dia lompat naik master, Nana bawa jumpa saya kat rumah. Dia kata, Haji, Hanan ni dia tak work full. Dia potensi hebat. Saya duduk dengan orang, tak tahu apa saya cakap. Umi cakap. Tapi dia kata dia balik pada jumpa saya, dia dah nampak macam lightning, nampak macam kilat, dia terus all out. Ada saya simpan dia punya WhatsApp dia. Terima kasih banyak. So mindset berubah. Itu peranan mentor. Mentor bukan bagi orang mindset negatif, tapi lagi positif, berubah. Jadi anda nak berjaya, anda kena seorang mentor yang betul mindset dan boleh mempengaruhi orang lain supaya ikut anda. Change the mindset ke arah lebih baik. Okay. Master Lina dia kata mindset yang betul tidak akan betul. Maka result juga akan betul. Right? Husband dia, Master Zaino cakap pasal modal insan. Dia kata kalau kita nak berjaya, kita kena invest on ourselves. Diri sendiri. Sebab kejayaan Shaklee bergantung pada kekuatan, kemampuan apa yang ada dalam fikiran kita. So invest on yourself. Right? Banyak orang dia tak nak belajar. Dia tak nak improve. Sebab tu tak naik. If you doesn't grow in this business, that means your personality, your sikap, your karakter tak berubah. You masih macam dulu. Degil,
tak dengar cakap, ego, pasal dah pandai, dia pun tak nak berubah. So, you tengok leader yang berubah macam Siti Nurmi. Dia sedar je dia buat all out. Saya cakap Nurmi, dia bagi saya, ayah tak pernah jumpa orang yang macam you. Bulan 5 jadi master, bulan 6 income dah 6 angka sampai hari ini. 100,000 lebih. 150,000 ke atas. Anak muda umur 20 tahun, yang dah bagi mak dia 20 sebulan, beri mak dia rumah 1 juta, drive Mercedes-Benz baru. Saya nak ceritanya, apa yang berlaku pada Siti Nurmi ialah satu inkilab, satu perubahan yang 360 degrees untuk fokus dan serius Shaklee. Dia tak nak give up sebab dia rasa, why should I give up? Sebab I ada mission, ada niat nak tolong mak dia, mak dia ada tu, mak. Kenapa kita sebab give up? Kita tak ada mission, kita tak ada big why. Kita tak serius betul-betul buat Shaklee. Kan? Tak serius. Sebab tu nak bangun semula, kita betulkan mindset, niat kita kena betul. Kenapa kita nak buat Shaklee seriously? Sebab bila kita niat betul, niat baik, Allah bersama kita. Itu saja saya nak cakap. Allah bersama kita. Niat tu kena betul. Okay. InsyaAllah kita doakan 2021 ni, 2022, start bulan depan, kita all out. Dan kita dijangka bulan ini, Shaklee akan mencapai rekod sale. Bulan lepas, sale kita meningkat pada bulan 1. Sale kita bulan lepas 28 juta. 115 orang master, 37 orang efektif master. Right. So itulah ceritanya, makin ramai yang akan berjaya insya-Allah ya. Okey. Anda depan saya ini juga orang yang akan bakal master coordinator. Nanti saya nak cerita sikit apakah syarat nak jadi master coordinator. Sebab tu saya beritahu anda kena pertama kali di antara benda yang kita kena saya bagi modal instan tu ialah kita bina sikap kita, kekuatan diri kita. Right, sebab Shaklee ni kekuatan Shaklee tu dah tersedia. Dah 4 P. P the philosophy of Shaklee. Dr. Syed seorang ahli falsafah yang mana tunjang Shaklee berdasar kepada falsafah dia. Falsafah in harmony with nature, mendasari produk. Falsafah helping others, mendasari business. Dia, Dr. Shaklee ada buku falsafahnya. Dia seorang ahli falsafah. Right? Shaklee bukan syarikat yang hanya buat barang jual. Salah. Before barang, dia ada filosofi. Right? Yang unggul. Sebab tu Shaklee dia guide jalan dia dengan falsafah ini. Bila kata product in harmony with nature and good health, Shaklee tak akan keluarkan produk yang akan harm, bahaya pada alam dan sel manusia. Itu falsafah Shaklee. Mana ada syarikat di dunia yang macam tu? Lain tak kisah. Basuh kain, bagi parit kotor, alam kotor, sungai kotor. Asalkan kita berak bagi orang cuci. Shaklee bukan macam tu. Shaklee kalau pergi headquarters dia cuma guna barang recycle, dan bila dia guna bahan-bahan macam kayu, dia make sure kayu tu ditanam semula. Shaklee menghormati nature. Tak ada syarikat di dunia yang jaga. Shaklee dapat anugerah tahun 2000 zero climatic, mana syarikat yang paling sikit impact ke atas neutral climate company yang paling bersih di dunia. 2000 sebab dia emission tak ada untuk kotorkan alam sekitar. So Shaklee dah falsafah dia. Right. Produk kita tahu dah. Falsafah keluarkan produk kita dah memang second to none. Saya hari ni saya sponsor seorang,
Saya belum sponsor lagi, saya sembang-sembang dengan dia. Dia dah berhenti kerja, seorang suri, dulu dia kerja kat kuda, syarikat bawang kuda ni. Saya niat nak sponsor dia. Tadi sembang dia macam-macam. Dia duduk rumah, jaga anak. Last kali dia agree to sign up secara telefon ni. Dan tak sempat saya nak sponsor, dia kata, I dah ada customer nak beli. Saya kata, mudah. Betul tak Syekh Lim senang sekarang? Viral kan sekarang kan? Momentum. Senang je. Dia belum sign up lagi. Yang saya datang Langkawi dia seorang. Yang dia tu semasa bulan lepas, dia belum disponsor pun, dia dah ada 4 orang menunggu untuk disponsor. Dah ada orang dah. Right. Saya datang sini untuk jumpa tim dia di Langkawi. Haji Ruslan buat lagi kerja macam ni kan? Kalau you all yang belum gerut, tak buat macam ni, macam mana dia nak lawan, nak hebat. Malas-malas, letih, tak nak fokus. Haji Ruslan buat lagi tau. Naik ferry datang, tarik beg, bawa barang. I'm delivering. I buat kerja. Right? So you all nak berjaya, you all kena work extra mile. Tu je. Kalau tak sanggup untuk bantu manusia lain, memang kita lambat, insyaAllah. So ini saya nak beritahu, di antara P pertama, filosofi, produk, plan Shaklee pun sama. Everybody masuk Shaklee, jual produk yang sama, lalui plan sama. Tetapi P yang keempat, people, yang membezakan pencapaian. You jadi apa? Berapa bonus you dapat? Berapa lama you bertahan di Shaklee? Berapa cepat you naik? Bergantung pada faktor diri anda. So, di antara benda yang penting dalam benda ialah konsistensi, tajuk malam ni. Kunci dia lah konsisten. Yang mudah cakap, susah buat. Ya, mudah cakap, kita istiqamah kan. Tapi tak semua orang boleh buat, insyaAllah. Tak semua boleh buat. Ramai yang faham. Topak ilmu, tambah ilmu. Ramai yang nak dapat ilmu. Banyak ada tahu. Tapi daripada ilmu kita dapat tu, tak ramai yang boleh buat. Atau yang membuat, laksanakan. Ramai yang dah laksanakan. Tak ramai yang bertahan dan konsisten. Sebab itu bila orang berjaya, dia ada rahsia. Kenapa dia berjaya? Kalau dia berjaya, kenapa dia ada rahsia dia? Rahsia dalam rahsia. Bukan buat at the surface je. Jaga 3S sponsor, share service gitu je. Bukan gitu je. Banyak ada benda lain lagi. Hanya orang yang ikhlas dan serius dapat benda tu. InsyaAllah. Jadi tajuk hari ini ialah konsistensi. Sebab apa dia kata kenapa konsistensi ini penting? Sebab dia kata kalau konsisten ni ialah kunci kepada kejayaan. Sebab konsisten ni dia jadi habit, leads to habit. Bila kita buat berkali-kali, dia jadi habit. Daripada habit ni yang kita buat hari-hari. Sebab itu dalam Islam, perasan tak? Nabi kata, siapa yang bersemayang subuh 40 waktu berturut-turut, maka hilanglah sifat munafik pada dirinya. Kenapa? Kenapa kena 40 waktu? Okey, siapa ustaz dia jawab? Siapa ustaz? Cuba jawab, kenapa 40 waktu? Semayang Jumaat 40 kali. Semua 40 kan? Dalam Islam. Sebab apa? Sampai P. Ramli pun buat tajuk Alibaba dan 40 penyamun. Kan? Kenapa 40? Cuba bagi ada Nisa. Sebab tu nak hafal Quran pun kena ulang-ulang 40 kali. Nampak mai? 40, you perasan tak kejadian manusia ni adalah 40 kan? 40 hari. 40 hari masuk apa? Segumpal darah. 40 hari segetul daging. 40 hari roh masuk. 40 hari. A multiple of 40. So kalau anda nak berjaya, anda kena buat betul-betul berkali-kali. Sampai 40 kali. Kan? Okey kan?
Jadi benda tu yang kita kena tabiatkan, kena buat sehingga jadi tabiat. Bila jadi tabiat jadi mudah. Jadi senang je. Oi, dia macam ni lah. Contoh lah bagi budak kecil, kalau anak-anak ni suruh gosok gigi susah kan sebab dia tak biasa. Tapi kenapa kita sekarang bangun pagi kita tak rasa beban pergi gosok gigi? Automatik kan? Sebab dah jadi habit, dah jadi tabiat. Shekli pun sama. Mula-mula kita nak buat Shekli, kita kekok. Nak cakap pun kekok, nak sponsor orang kekok, servis orang kekok. Bila kita dah buat hari-hari, buat. Lama jadi automatik kan? Jumpa orang automatik. Siapa yang masih kekok, dia tidak membuat. Itu saja. Siapa masih malu, masih kekok, dia tidak membuat. Dia tidak konsisten. Okay? Consistency develop routines. Dia jadikan menjelma jadi rutin. Apa rutin? Kebiasaan. Dan build momentum. Sekarang kita dalam fasa momentum. Dan dia menjadi habit. Kita buat lama dia jadi rutin harian, benda jadi momentum. Yang ni yang payah. Right. Saya ada tajuk yang saya cakap sebelum ni, tajuk macam mana nak keep the momentum, tips kan. Right. Macam mana kita nak create momentum dan macam mana nak pertahankan momentum ni supaya kita grow. Right. Di antaranya adalah consistency. Dia kata apa? Small discipline. John Maxwell kata, small discipline repeated with consistency every day leads to great achievement in time. Okey, contoh macam ni lah. Kalau kita buat tabiat, kita sponsor 3 orang sebulan. 3 orang sebulan je. Setiap orang buat 3 orang sebulan sponsoring. Consistently. You tahu tak apa akan jadi pada grup you? You tahu tak apa jadi? Meletup gila tau. Tak salah kata 3 orang. Seorang pun. Setiap orang sponsor seorang. Setiap orang sponsor seorang seminggu. Memang akan meletup gila. Dalam masa 12 minggu, you ada 4,000 orang dalam tim. Kalau setiap orang sponsor seorang, every week. Setiap orang sponsor seorang. Seminggu seorang je. The power of one. Jadi cuma orang tak konsisten. Allah jadikan manusia ni dia tak nak konsisten. Itu jadi masalah. Dia benda kecil-kecil yang kita buat. Benda kecil-kecil tapi kita buat hari-hari. Saya pernah kata, what you do every day, apa you buat setiap hari, akan menentukan masa depan anda. What you do. Setiap hari dia buat apa. Sebab tu rutin kita, bila kita buat Shekli, kalau orang yang bekerja, kena ada rutin dia. You kena buat timetable. Disiplinkan diri, macam mana nak bagikan masa. Tambah, you all bekerja, lepas tu ada anak, jaga rumah tangga, you kena bagi masa. Kena disiplin. Kadang-kadang orang bekerja buat part time lagi hebat daripada orang full time. Sebab dia disiplin. Bukan mesti full time tu berjaya. Hebat daripada orang part time. Part time yang disiplin lebih baik daripada full time yang tak disiplin. Right? Right? So, apapun konsisten ni, istiqamah ni, cukup penting dalam perniagaan. Dalam apa-apa sekalipun, bukan Shekli je. Dalam apa-apa sekalipun, dalam ibadah sekalipun. Sama dalam ibadah pun. Dalam Islam pun memang Allah Ta'ala, Rasulullah tekan bab ni. Right? Konsisten. Kena konsisten. Dan tu perkataan dia panggil persistent. Persistent. Persistent ni persis. Dia tahan gugat, mencabar. Macam resilient. Tahan cabar. Al-Quran sebut pasal konsisten ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Mereka itu adalah mereka yang berkata qalu rabbuna Allah. Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu. Mereka berlaku lurus, beristiqamah. Right. Ada hadis yang menjelaskan hadis ni. Siapa yang hafal hadis 40? Matan Arba'in. Hafiz Ustaz Hafiz. Okey, saya sebut hadis ni, you beritahu hadis yang keberapa. Seorang sahabat Nabi bertanya Nabi, ya Rasulullah,
berilah nasihat kepada kami agar kami tak akan beritahu, tak akan minta nasihat pada orang lain selepas ini. Dia nak nasihat pada Nabi, yang lepas ni aku tak nak minta pada orang lain, nak minta last nasihat daripada you, pada entah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, "Qul amantu billah summa istaqamu." Katakanlah, aku beriman dengan Allah dan aku berlaku lurus. Apa maksud berlaku lurus? Apa maksud beriman? Dalam Syekli, kalau kita nak berjaya, beriman itu maknanya belief, keimanan, kepercayaan, keyakinan. Lagi kuat iman kita, lagi kuat komitmen kita. Dia dua benda, iman dan amal. Belief and action. You percaya, you buat. You percaya, you yakin. Kuat keyakinan you, keimanan you. Kuatlah istiqamah you. Kuatlah amalan you. Kuat iman kita, kuatlah. Jadi sekarang ni, questionnya, kenapa kita amalan tak kuat? Tak committed sangat? Sebab iman kita tak kuat. Yakin tak yakin, ya ke tak ya? Orang kata jolor tak jolor. Betul ke? Ya ke? Tadi pergi BLC dah semangat dah, balik-balik hilang dah. Semangat tinggal 80% dah. Kita semangat kejap, harang hati ayam gitu kan. So, jadi itulah Rasulullah kata, siapa yang beriman dan berlaku lurus, istiqamah dalam ibadah dia, insya-Allah dia selamat dunia akhirat. Samalah dalam Syekli pun sama. Tanya diri kita, betul ke kita yakin mindset kita, belief system kita betul tak? Yakin tak Syekli ni betul bisnes yang betul, yang halal, yang ada masa depan, yang kita nak letakkannya sebagai lifetime business. Right. So your keyakinan, apa you perceive tu, that's your mindset, menentukan komitmen you. Tu je lah. Lagi tinggi you punya keyakinan, lagi jelas you punya mindset, lagi besar tindakan you dan lagi besar hasil dia. Itu je lah. So kalau nak berjaya, betulkan mindset you. Tengok balik, back to basic balik. Right? Itu yang penting. Ya? So, pentingnya konsistensi ni, pertama ada beberapa perkara ni. Kenapa penting konsistensi? Pertama, kunci kejayaan dunia akhirat. Yang kedua, develop habit. Dia akan bina tabiat, akhlak. Dalam bahasa Islam panggil akhlak. Akhlak tu apa? Akhlak tu benda yang kita buat secara spontan, itu akhlak. Kalau orang sembahyang sunat depan orang, bukan akhlak. Tapi kalau dia tiap-tiap hari akan sembahyang sunat, sembahyang bangun malam, tahajud. Kalau kita sekali-sekala sembahyang tahajud depan orang saja, bila buat program sembahyang tahajud, itu bukan akhlak. Boleh pahala insya-Allah kalau ikhlas. Tapi yang akhlak ni adalah, dia akan bangun pagi, walaupun tidur seorang, untuk tahajud. Dah jadi ibadah. Dah jadi develop the pattern, habit. Itu yang kita nak. Peringkat tu. Bukan setakat tahu, tapi buat bertubi-tubi sehingga jadi habit. Kenapa pentingnya istiqamah? Dia akan bina momentum. Sekarang ni zaman momentum, Syekli, ibarat momentum, tengah hot, tengah viral. Inilah masa terbaik untuk you all grow. Right? Bukti momentum ada, bukti momentum ni. Buktinya orang senang efektif, ramai orang buat masuk, ramai orang hidup balik. Right? Ramai orang dapat bonus besar-besar, update, view rendah. So momentum sedang berlaku hari ni. So kalau dalam momentum kita tak ambil kesempatan, kita amat rugi. Nak tunggu bila momentum pula. Okay, build momentum. Yang keempat ialah kita bina kekuatan diri kita sendiri. Kemahiran. Bina kemahiran, skill dan kekuatan diri kita. Bila kita buat. Dan kita bina team sekali. Bila kita buat as a team, dia akan lebih meletup dan lebih impact lebih besar. So penting konsistensi. Kalau kita konsisten, macam ni lah cakap. For example, you perasan tak ada orang berniaga di jalan kedai dia, kadang-kadang nampak ada, lepas tu tengok dah tak ada pula. Dia masak cukup bagus kedai dia tu, masuk best.
Kadang you pergi nak beli, tak ada pula lah. Lepas tu, ada pula. Lepas tu tak ada pula. You rasa macam mana? Boleh maju tak berniaga tu? Dia berniaga ikut suka. Dia tak konsisten. Right. Masak nasi lemak contohnya. Dia tak konsisten sambal itu. Kadang-kadang sedap. Kadang tak sedap, pedas, masin. Tak konsisten. Mana orang nak follow? Kita sebagai leader tak konsisten dalam kita punya tabiat kita. Contoh kita kepada anak buah. Kita tak konsisten. Kejap good mood, bad mood. Kejap tegas, kejap lembut, kejap tak kisah. Kita kena konsisten. Develop habit of consistent as a leader. Right? Barulah tim follow kita. Right? Apa yang nak konsisten dalam Shaklee ni? Yang pertama ialah kita nak konsisten dalam kita pursue our vision, dalam kita memburu impian kita. Memburu impian, visi kita, kita kena konsisten. Maksudnya big why, bila kita kata kita nak buat, sebab kita nak buat. Kita tak akan berganjak, tak akan give up. Kenapa give up separuh jalan? Kalau you ada big why. Kenapa you give up sebab orang kata, sebab orang leave you, orang tinggal you, merajuk. Right? Seorang leader yang berjaya, dia tak kisah. Orang nak kata apa ke, orang lari ke, tak kisah. Dia akan pursue the dream. Right? You tengok Siti Nurmi, walaupun dia muda, dia kata, bayangkan 3 bulan pertama dia tak ada sen. 3 bulan pertama 0 sen. Bulan keempat barulah dapat sen, bonus dia RM122. Dia tak give up. Dia buat juga. Dah buat sini ekor, jatuh sini sup. Dia tak give up. Apa nak give up? Dia kata, aku buat bukan untuk orang. Aku buat untuk mak aku. Mak dia tak ada duit. Mak dia kena naik motor rumah ke rumah. Dia sedar diri dia siapa. Dia orang miskin. Dia tak diulik mimpi comfort zone. Zone selesa. Kenapa dia berjaya? Jangan tengok dia berjaya. Tengok dia tu, peribadi dia tu. Mengapakah dia boleh berjaya walaupun muda lagi, dia masih belajar lagi? Kenapa dia boleh buat? Kenapa kita belum boleh buat? Kita masih, sebab kita tak amalkan apa yang kita percaya. Tu je. Saya nak beritahu di antara rahsia Siti Nurmi ialah dia belajar dengan Dr. Asifah pasal branding, dia amalkan. Dia bawa 30 orang pergi. Dia belajar tentang gratitude journal dengan Masa Nana Makarona, dia amalkan. Meletup. Kita belajar, tapi yakin tu kurang sikit. Sebab kita banyak sangat tahu. Kita banyak sangat tahu, kita pun, tak apalah, kemudianlah. Kita bagi excuses. Tapi dia budak muda, mungkin umur 20, 22, bila orang cakap dia ikut, dia percaya, dia ikut tu bulat-bulat dia buat. Jadi, right. So itu saya kata, macam malam ni juga, you dengar saya cakap ni, you boleh dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. You boleh dengar, amalkan 10%. You boleh dengar, believe 50%. You boleh dengar and buat. Right. Orang yang nak berjaya, orang yang dengar, terima, hadam, dan boleh menggerakkan dia untuk beramal. Itu yang penting. Walaupun satu ilmu you dapat malam ni, bukan banyak. Satu je you dapat daripada saya malam ni, boleh merubah you, tindakan you, boleh berjaya sampai jadi master coordinator. Tak perlu banyak ilmu sangat. Saya nak bagi banyak, 10 tip lagi. Belum masuk tajuk ni. You tak perlu banyak. Perlu satu saja. Malam ni minta dengan Allah, betulkan niat. Saya nak satu je ilmu malam ni supaya dia boleh merubah. Ilmu ni boleh menggerakkan saya. Bukan nak kumpul ilmu, nak top up ilmu. Nak simpan dalam disk. Yang penting itu. Ilmu yang berkat, ilmu yang diamalkan. Ilmu diamalkan tu ilmu yang ada buah. Pokok ada buah. Right? Shaklee is practical. Simple and practical. Right. Kita kena konsisten dalam pursuing dream tadi agar dia sentiasa membara dalam diri kita, dalam jiwa kita. Kita tak panas sentiasa. Saya ni panas dari dulu tau.
30 tahun dulu saya dijemput Shaklee, saya jumpa Shaklee, saya bersemangat sampai hari ini. Saya tak pernah padam saya punya semangat cinta saya dengan Shaklee. Orang Melayu penyakit paling lumrah penyakit cepat jemu. Betul tak? Betul tak? Makan alfalfa banyak, pening kepala banyak, macam dia lembu pula. Dia jemu makan alfalfa. Dia jemu minum ESP. Susahlah. Mulalah tukarlah pula. Betul, saya cakap betul. Itu perangai orang kita lah. Sebab tu dia nak try kalau kedai baru buka nak try masuk, nak try makan, nak ubah selera kan. Benda baru dia suka. Ada geng suka benda baru kan. Viral baru dia suka. Sebab dia suka yang baru. Dia orang Melayu suka cepat jemu. Haji Roslan tak pernah jemu tau. Shaklee tak pernah jemu. Buat Shaklee 30 tahun, boleh buat lagi. Tak jemu kan. Saya kata saya tak pernah jemu, saya makin seronok. I'm excited. Sebab saya jumpa orang baru. Malam ni ramai orang baru kan. Yang dengan saya kan, pertama kali jumpa saya. Every day I meet a new person. Seronok kan. Saya masih lagi cerita pasal hari ni saya bercakap dengan orang, 2 orang baru tau. 2 orang baru yang akan join saya. Ladies. Yang mana datang jumpa saya je, kat kanan kuda kat mana ke, siap. Saya bukan cakap you all pandai branding. Tunggu orang masuk, PM apa semua, you all jawab kan. Saya tak, saya cari orang. Saya pemburu. Right? Okay. Soalan dia, kenapa ada orang buat gila-gila tapi tak tahan lama? Perasan tak? Ada orang masuk Shaklee mula-mula, ya Allah. Masa naik supervisor tu, gila-gila buat. Buat 3,000 UV. Lepas tu, semangat dia, sebab dia buat dengan semangat. Semangat dia, tanpa ilmu, dia buat lama-lama makin slow. Lepas tu, nak buat 600 UV pun susah. Ada macam tu kan? Ada yang stuck at certain level. Supervisor, coordinator, stuck. Sebab apa? Sebab dalaman dia buat Shaklee, dia tak improve dia punya diri dia, kualiti diri dia. Dia hanya set goal untuk supervisor saja atau car program saja. Jadi dia slow down lepas tu. The moment you stop setting goal, you stop setting higher goal, you tarik handbrake, masa itulah grup you akan merudum, grup merudum. Itu je. You tak pursue you punya big dream, big why. Right? Okay, sekarang ni baru nak masuk. Apa yang perlu konsisten? Apa yang kita nak konsisten ni lah Shaklee? Saya duduk seorang lah kat Langkawi ni tau. Saya sedang mencari ilham di Langkawi. Ni siapa? Mazila. You punya rupa you macam orang Langkawi saya ni. Saya ingat dalam ni pasal dalam ni pula. Okay. Apa yang perlu apa saya sebut ni benda common you all semua tahu. Semua dengar saya punya penjelasan. Macam mana saya jelaskan? You all dah dengar berkali-kali semua mentor cakap benda yang sama. Dengar daripada Haji Roslan sendiri. Yang pertama, nak berjaya di Shaklee kena konsisten amalkan Shaklee setiap hari. Kena makan Shaklee. You tengok produk saya tu. Ni semua dalam ni semua cik ni. Ayam plastik. Saya bawa semua. Everything. Saya pergi ke dunia pun saya bawa. Kalau you tak love Shaklee, you akan susah. Betul tak? Betul lah. Kalau you tak ikhlas, you kena ambil Shaklee religiously dalam bahasa Inggeris. Secara taat, mewajibkan diri you. Suka ke tak suka, sedang ke tak senang, kena amalkan Shaklee. Baru nampak kesan Shaklee effect, baru dapat keyakinan untuk you pursue dalam bisnes ni. Saya tengok ada leader yang buat separuh jalan, dia tak sayang diri dia. Dia buat Shaklee sebab duit saja, akhirnya dia tinggal Shaklee. Dia tak ada love affair dengan Shaklee. Tapi kalau orang makan saja pun, tapi lama-lama dia bercinta, dia buat Shaklee naik juga. Sebab tu jangan hanya fokus
bisnes saja, tapi Shaklee-nya strategi ialah Shaklee Ice. Mensyaklikan diri dan keluarga anda. Mensyaklikan rumah, Shaklee Ice, your home. Home maksud apa? Guna semua produk Shaklee, pencuci kain, pelembut kain, BCH, liquid, dishwasher, you kena rasa. Guna daripada hujung rambut, shampoo, skincare, semua guna. Baru you rasa macam, oh best Shaklee. Sebab saya kata tadi, you kena sayang Shaklee sebagai sebuah syarikat. Falsafah dia, baru you love Shaklee. Ini jual Shaklee 2 botol. Saya kurus, black, apa? Buang, bakar buang. Apa bakar buang? Tu yang jual. Set budget. Macam mana nak berkesan? Jangan you nak naik. Tak pandai cerita lebih. Tak apa, start 2 produk tak apa. Tapi you kena pandai cerita supaya try benda lain. Barulah Shaklee Ice. Ini jual set budget saja. Macam mana nak dapat? Bila set budget, bonus pun budget lah. Oleh bonus besar-besar. Kita bonus budget-budget. Sebab kita jual set budget semua. Okay, ya? Okay, yang kedua, apa nak konsisten? Kita kena ada sifat atau sikap suka berkongsi. Benda ni kena sebagai falsafah. Kita ni hidup, you tahu tak kenapa? Kita ni lahir sebab apa? Kita lahir sebab perkongsian hidup antara mak dan ayah kita. Betul tak? Betul tak ni? Kau tiba-tiba kita keluar dari bulu bentuk ke? Belum bentuk. Your mother, mak you dengan ayah you kongsi hidup, dapatlah you. Macam mana you nak produce business kalau you tak ada suka nak kongsi kebaikan, tak suka kongsi kebaikan produk atau bisnes dengan orang lain? Makan syok sendiri. Bila orang tu tak ada roh ini, berkongsi ni ialah roh perniagaan. Berkongsi dengan siapa saja, non-stop. Sama ada online atau offline. Facebook. Berkongsi konsisten. Saya tak tahu berapa you punya group buat. Berapa kali wajib posting kat Instagram, kat you kena tahu teknik. Kalau nak buat bisnes secara online, kena belajar betul ilmu tu. Upline kena monitor downline. Buat tak buat. Betul tak betul tulis buat copywriting. You kena tegur. Benda baru. Walaupun dia ligat berFacebook, tapi dia nak buat Shaklee, dia kena ada ilmu. Bukan main hentam je. So, non-stop sharing. Sebab apa? The more you share, lagi banyak you kongsi, you akan ada ramai prospek untuk disponsor, untuk direkrut. Right. You tengok apa berlaku pada Hanan ni group. Dia letak 70% sponsoring, 30% sale. Tapi kita banyak orang kita, dia dah gaduh nak jual. Jual. Dia tengok PUV 3,000, GUV 3,000. Dia tak sponsor orang. Memang terror lah. Bonus besar lah. Tapi sekali tu je lah boleh buat. Bulan depan, termengah-mengah. Sebab tu cara tak smart. Penat. Okay, ya? Sharing non-stop. Alright. Anytime, anywhere, siapa saja dia roh perniagaan ini. Dan cara nak kongsi dengan baik ialah dengan excited. Kena berkongsi dengan penuh semangat. ESP. Bukan protein, no, ESP. Macam nak berkesan sharing, kena excited. Share your experience. Pass on your enthusiasm. E. Berkongsi dengan S, dengan sincerity, dengan ikhlas daripada hati. Kalau kita kongsi dengan hati, dia akan disambut dengan oleh hati. Senang nak pengaruhi hati orang. Dan last sekali, kita pride. P ialah pride. Kita bangga dengan Shaklee sebab kita share barang yang high quality, world class product. Kita bangga. Kita share dengan orang kita sayang. So, tip nak share dengan berkesan, ESP. Ya.
Sebab ada orang, dia share tak ada orang nak beli pun. Sebab dia tak excited. Tak excited. Cakap tak excited. Orang bukan beli sebab Shaklee, orang beli sebab you excited. You duta Shaklee. Orang beli sebab you. Sebab dia tak kenal Shaklee pun sangat. Kecuali dah bersama Shaklee. So you yang kena tambah elemen enthusiasm. Untuk nampakkan Shaklee, rasa Shaklee tu. Okay ya. Sharing. Yang kedua, of course, menaja kena konsisten. Menaja nadi, jantung. Stop menaja lemau bisnes. Stop menaja you turun. Stop menaja semangat turun. Lemah lesu. Saya dah cakap dulu, ubat kepada segala penyakit di bisnes ini ialah menaja. Bisnes tak grow, menaja. UV tak besar, menaja. Nak rank up, menaja. Recruiting. Dia tengok master hak mana hebat-hebat semalam tu, semua menaja gila-gila. Dia buat sistem, buat competition, dia buat perlombaan, buat apa-apa pun asalkan kita ada konsisten menaja. Sebab jantung kita ni berdenyut konsisten. Dup tu jantung, nadi. Kalau nadi tak konsisten, nadi apa? Nadi orang nak mati tau. Tahu? Ada orang tu, dia tak sponsor orang. Jantung lemah, nak matilah, dia tak perasan. You ni patut duduk kat ICU tahu tak? Bila nak lemah jantung, tak menaja orang, ibarat orang duduk dalam ICU. Tunggu mati nazak. Tunggu suruh mengucap je. Sebab tu dia kena sedar. Bila tengok downline lemah je, wajib bangun balik dengan merancangkan sponsoring. Right? Sponsoring. Especially orang yang tak ada base lagi, kita cukup orang lagi. Tengok downline kita, cukup tak syarat dia? Fundamental dia betul tak? Okay ya? Okay. Yang keempat ialah servicing, follow up. Kunci juga. Follow up. Customer, cara dia, ada cara dia. Leader, ada cara dia. Sebenarnya Shaklee banyak kerja tau kalau kita betul fokus. You tengok GE, you tengok yang beli barang apa bulan lepas. Follow up balik. Apa dia beli. Nak tambah follow up untuk tanya dia makan betul tak betul. Yang kedua, nak tambah order atau tambah produk lain. Nak Shaklee Ice, tu ada cara dia, kaedah dia. Besarkan PGV. Ada sistem dia, follow up ni. Saya kena ceramah 1 jam untuk cerita pasal sistem follow up. Baik. Kalau kita bagus follow up kita, 80% customer kita repeat sale, datang balik. Kalau kita tak pandai servis, 80% tak datang balik. Itu je lah. Penat. Sponsor orang tapi tak grow. Tak disiram pokok tu, tak dibaja. Mati gitu ya. Okay. Alright. Yang berapa ni? 5. Apa kena konsisten ni? You ada buat tak kursus-kursus coaching-coaching yang you buat kan? Semalam dengan apa? Dengan Mak Tok Semalam dengan Mak Tok? Dengan Mas Leha. So berapa coaching minggu ni? Banyak Ya. Okay. Attending meeting, kami dulu zaman offline kena pergi meeting. Sekarang tak payah boleh bawa handphone ke mana-mana. Right? Online ke offline. Tapi saya nak beritahu, apa-apa pun, you kena personal touch. You buat Zoom ke, Google Meet ke, Live FB ke, apa-apa training you buat, you kena ada personal touch dengan downline. Sama ada jumpa ataupun personal WhatsApp. Jangan setakat beritahu semua, cukuplah. Tak ada. Dia orang bukan batu bata, dia orang bukan kayu. Dia orang manusia. Ada perasaan. Kena faham seorang-seorang. Ini susah nak call orang. Nak take care susah. Right. So kena buat je tu. Buat coaching. Kena sebelum dia, ada orang tanya saya, kenapa kita buat grup
Grup WhatsApp, krik-krik yang lain. Kami 2 orang yang bercakap. Ada tak itu? You buat, mula-mula buat Shaklee, you masuk lawan baru kan? You dengan kawan you tu, ceritalah macam-macam. Yang lain semua diam je, tengok je. Betul tak? Yang lain hanya pembaca dan pemerhati saja. Biasalah tu. Itu perkara biasa. Sebab dia belum ada sebab nak share ataupun nak terlibat. You kena personal dengan dia. Ni you cakap umum aja. Kena personalize. Right. Okay. Yang keenam. Apa kena konsisten? Setiap bulan, awal bulan kena set goal. Hujung bulan, muhasabah goal balik. Setiap minggu, kalau boleh setiap hari, monitor your GE, bedah GE. Kena konsisten, tengok. Jangan update bonus je. Ni update bonus. Update bonus. Cerita kat Facebook. Hari gaji hari ni berapa? Tak cerita gaji, cerita sale. Tengok orang bawah tu. Yang patut naik siapa nak touch. Kena buat kerja tu. Tu kata bedah GE. Bukan buka GE, tengok dashboard. Wah, banyak benda ni. Right? Kena goal setting setiap bulan. Kena jadi habit, goal setting setiap bulan. Bulan ni saya nak apa? Berapa orang sponsor? Siapa? Target. Kena biasakan diri. Nombor 7. Istiqamah dalam amalan-amalan ni lah. Amalan peribadi. Baca Quran. Zikir, selawat. Sedekah. Whatever lah. Itu benda-benda yang memudahkan untuk kita dapat orang baik, memurahkan rezeki. Kadang-kadang kita tak tahu, tiba-tiba Allah datangkan orang yang baik-baik. Tapi kita kena banyak baik sangka, kena banyak berusaha, sabar, right? Sebab kadang-kadang kita ni tak sabar, tu je. Sebab kekuatan bukan mentally strong saja, kita kena spiritually strong. Kalau masalah kita mentally strong, mental tak cukup. Spiritual kena kuat. Sebab Allah jadikan manusia ni keluh kesah. Keluh kesah. Kecuali orang yang solat. Illal musallin. Sebab tu Allah pesan, kalau kita ada masalah, disuruh sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan sabar dan solat. Kita tak. Ada masalah, kita tolong apa? Kita luah perasaan kat Facebook. Boleh tak saya masalah? Boleh kan? Lagi sejadah. Bangun pagi. Minta doa dengan Allah. Right. Buat gratitude journal. Saya tengok, saya monitor sendiri macam mana Nana Makarona buat. Bagaimana orang ke 10 level dia buat. Dia tunjuk action macam mana orang buat gratitude journal tu. Meniti air mata tu. Dia rekod, dia bagi saya 1 macam ni. Benda tu berlaku ya. Kena sebut betul-betul. Cara tu betul. Baru jadi. Right? So benda-benda macam ni kena buat istiqamah benda baik. Istiqamah adalah perkara baik. 8. Macam ni. Dia Shaklee ni, kadang-kadang benda-benda yang little thing boleh memudahkan kita. Kita suka share ilmu, suka tolong orang, tak berkira, hati lapang, besar, hormat upline, sayang downline, respect sidelines, sayangi anak-anak buah. Itu benda-benda yang mendatangkan rahmat. Right? Mendatangkan rahmat dalam bisnes ni. Jangan fikir Shaklee ni hanya buat jualan produk itu je. Itu dry. Right? You kena ada hubungan hati. Macam mana nak buat? Kami dulu buat doa Rabitah, Al-Maksurat. Right. Ada hubungan hati. Right. Nombor 9. Kita kena konsisten doa dan harapan ni. Dalam harapan ni maksudnya, kita jangan buruk sangka. Katalah kita buat, kita ada masalah.
Jangan kita buat conclusion, tak ada rezeki Syekli ni. Susahlah, dia ni bukan nak pun. Kita dah judge dia. Kenapa orang susah dapat orang? Sebab awal-awal lagi kita dah prejudge, prejudice. Dia tak boleh ni, muka dia macam ni. Dia kedekut ni, dia dah label orang lah. Awal-awal lagi. Do not prejudice. Jangan sangka buruk. Kadang-kadang orang yang kita tak sangka tu jadi leader. Orang yang kita harap tertiarap. Sebab itu kita kena berhati-hati ya. Never give up. Jangan rasa nak give up. Saya sebut dalam Syekli tidak ada istilah gagal. Syekli tak ada orang gagal. Yang ada orang give up saja. Dia tak tahan uji, dia give up. Tu je. Kalau kita semua sabar buat Syekli, konsisten, insya-Allah semua akan jadi master coordinator. Plastik, yang belum ada master lagi. Baik. Saya semalam saya buat live grup Mi'raj launch ni. Salah seorang guru dia nama senior coordinator Yana. Dia WhatsApp saya. Uncle, dia mengomen uncle. Sejarah lah uncle. Semalam my husband dengar uncle punya live sampai habis. Dia pun dah support saya. Bulan lepas saya dapat income 10,000. Baik. Saya nak tanya orang perempuan sini, kenapa suami tak support you? Atau belum support? Sebab apa? Sebab tak dapat 10,000 kan? Boleh tak saya nak challenge, cabar you all ni? Yang wanita-wanita ni. Buat betul Syekli. Buat Syekli. Dapat 10,000, insya-Allah abang mesti sayang, mesti cari tolong gila-gila lah, dia bantu nak duit dia bagi. Betul, ni ada suami, ada isteri, ada orang ni. Ni ada partner, Zaimah ada partner, husband datang kan. Right, betul tak orang lelaki? Orang lelaki sikit tak nampak. Dia nak banyak-banyak. Saya pun ada seorang kakak pada Husna ni, doktor. Apa nama ni, suami dia pun doktor juga, suami isteri. Dulu sebelum berjaya dulu, kalau datang rumah, suami dia kat luar je. Duduk kereta, tak nak masuk. Sekali tu bila grup meletup, Dr. Nabi Hari atas pada Husna. Husnaki koordinator, dia koordinator. Dia dapat lebih dari 10,000. Tiba-tiba husband dia masuk dalam pula dah. Excited, positif. Tu orang lelaki tu. Orang lelaki nak tengok result. Nak tengok bukti. Ini duk pegang handphone, banyak menghadap handphone daripada menghadap dia, tapi hasil tak ada. Kan? Betul tak? Betul tak Hafiz? Kalau dapat hasil, tak apa. Tak tengok dia, tak apa. Dia sanggup jaga anak. So, cabar. Saya cabar wanita di sini. Macam dapat 10,000, you jadi strong senior coordinator atau key coordinator, insya-Allah. Cik Yah dah key kan? Cik Yah key belum? Cik Yas. InsyaAllah bulan ni Ayahanda doakan. Amin. Bulan ni. InsyaAllah saya nak dengar Cik Yas cerita kat you all. Dia dapat berapa dan apa perubahan suami dia. InsyaAllah. Itu real tu. Saya dulu saya cerita teori. Kan betul-betul berlaku. Berlaku. Semalam baru berlaku. Tu dah. Beritahu. Kan? So, ada suami yang positif. Jangan ada suami yang cemburu pula, takut isteri dia kaya daripada dia, takut pula dah. Okay, insya-Allah. Cuma saya nak cerita sikit yang 10 poin ni tentang cerita bagaimana konsistensi ni, story motivation story pasal macam kenapa kita perlu konsisten. Saya pernah cerita tak pasal ketuk batu kan? Kalau batu yang besar kita nak ketuk, kita ambil penukul besar, kita ketuk dia 1,
Kita konsisten ketuk. 2 sampailah ke 99. Lepas tu ke 100, batu tu pam pecah. Batu besar tu pecah. Saya nak tanya soalan, adakah batu tu pecah sebab ketukan ke 100 ataupun ketukan 1 ke 99? 1 ke 99. Ya. 1 ke 99. Ya. Konsisten 1 hingga 99. Ya, dia konsisten. Dia ketuk. Macam kita nak achieve lah. You nak naik rank. Nak naik car program. You tak dapat, cuba lagi. Cuba lagi sampai dapat. Tapi bila you dapat, you stabil sebab you dah try banyak kali. Ini naik sekali tak dapat, bukan tak dapat. Give up. Susah lah give up. Macam mana nak berjuang? You tumbuk pokok batang pisang tu pun, you tumbuk banyak kali. Bukan sekali tumbuk rebah. Banyak kali tumbuk, lembek lah pokok tu. Itu konsisten. Tapi kena buat selalu lah. Jangan setahun sekali. Right. Apa dia konsisten? Thomas Edison, dia tahu semua, saya tahu cerita ni kan. Dia berjaya cipta elektrik kali ke berapa? Kali ke 10,000 kan? Kali ke 10,000 baru dia dapat berjaya. Orang kata, wah, you ni gagal 9,999 kali. Dia kata, tak. Saya sebenarnya belajar bagaimana dapat cara yang betul untuk dapat elektrik ni. Maknanya dia belajar bagaimana dapat cara yang betul. 9,999 kali. Nampak tak? Tapi orang kata you gagal. Orang negatif kata gagal. Tapi orang positif kata, I learn. Saya belajar. Dari kegagalan. Dia tak berani, dia ada sebuah dare to fail. Dia sanggup, dia berani gagal sebab gagal itu mengajar dia untuk bangun. Untuk lebih berjaya. Oh, kita takut gagal. Apa takut gagal? Gagal itu satu pengalaman. Yang pentingnya boleh bangun tak bila gagal. Yang penting bangun. Ya, boleh bangun. Okey? Okey, satu lagi saya nak cerita pasal Shackley ni, satu lagi. Dia dengar macam masa suri. Pasal gold mine. Dulu masa gold rush tahun 32 ke di Amerika, orang pakat cari gold lah. Orang pun invest lah, beli alatan, pergilah cari gold, cari emas. Jadi orang ni dia beli, dia invest, dia gali, dia pun korek tak ada. Lama dia invest, korek tak ada. Last kali dia kata give up lah, tak ada lah ni. Tak ada lah emas ini ni. Duit banyak dah habis. Dia pun jualkan mesin itu scrap metal. Dia jual buah lah. Ada seorang ni smart, dia beli mesin tu, bukan dia beli saja, dia employ, dia ambil geologis, pakar kaji bumi ni, ukur betul-betul, tembak bawah bumi ni, check. You tahu, tengok kat mana emas tu berada. Emas tu berada beberapa kaki daripada tempat dia berhenti. Kalau dia persisten buat juga, dia akan jumpa emas tu kan. Tapi dia give up. Macam itulah kita buat Shackley. Kita give up, orang lain naik. Contoh you give up. Upline you sabar. Downline you jadi master. Siapa yang dapat master tu? Siapa dapat gold mine tu? Upline dapat kan? Sebab you tak sabar, you gopoh. Sebab tu Shackley kena sabar. Kena sabar. Kena buat. Sebab tu you yakin ke tak? Nampak ke tak? Your mindset. You see it or not? Tengok bukan dengan akal, dengan hati, dengan jiwa, dengan roh. Tengok nampak ke tak tu? Keyakinan tu. Nampak ke tak? Kalau tak nampak, memang you akan give up. Right? Okay, ya? So itu saya nak cerita pengalaman. Maknanya bagaimana kita nak berjaya di Shackley, kita kena terus berusaha menggali emas ni. Jangan give up sebab emas tu ada di bawah sana. Cuma jangan give up. Teruskan. Walaupun kita lemah, teruskan. InsyaAllah. You tahu tak? Satu lagi contoh doa ni. Saya nak doa ni.
Doa Nabi Ibrahim dimakbulkan selepas berapa tahun? Kita tahu tak? Nabi Ibrahim panjang umur kan? Nabi Ibrahim umur dia di 90 tahun. Dia doa, ya Allah, datanglah zuriatku yang baik yang akan menjadi leader berummah ini kan. Nabi Ibrahim doa. Tapi tahu tak? Nabi Muhammad lahir selepas 2400 tahun. You believe in that? Nabi Muhammad lahir selepas 2400 tahun, doa Nabi Ibrahim, nenek dia. So hari ni, kita buat Shekli bukan untuk kita sahaja, kita buat Shekli untuk anak cucu kita. Kenapa kita nak give up? Kita nak hilang semangat dengan kegagalan yang sementara. Right? Itulah di antara contoh-contoh lah bagaimana kita kena konsisten, kena pegang, kena buat kena berterusan dalam amal kita, sebab kita ada misi hidup yang belum capai. Ada saya sebut dulu, kalau kita nak kekal dalam bisnes ni, nak seronok, nak enjoy, tak letih, tak fed up, kita kaitkan matlamat hidup kita sebagai seorang Muslim dengan big picture atau big why Shekli. Kita hubungkan dream kita, impian hidup kita ni, atau matlamat hidup kita dengan apa yang Shekli boleh bagi. Kita jadikan Shekli sebagai landasan untuk buat pahala. Dan saya nak pesan sekali lagi, kalau anda nak something dengan Allah, anda kena minta dengan dia sampai keluar air mata. Kalau anda serius nak something, you minta dengan keluar air mata, barulah Allah tahu, oh serius. Kalau you tak pernah menangis nakkan sesuatu, you belum betul-betul nak benda tu. So, you bangun pagi, awal sebelum subuh, bila doa, bila tahajud, you minta tak doa nak berjaya? Minta tu bersungguh-sungguh ke tidak? Menangis ke tidak? Kalau selagi tak menangis, saya rasa jauh lagi nak berjaya. Sebab you tidak buat dengan hati. You hanya buat dengan fikiran saja. Tak pergi ke mana. So, saya cakap, Shekli ni you kena betul-betul tanam semangat yang kuat, serius, minta dengan Allah nak berjaya. Ya Allah, aku nak betul-betul berjaya, baru berjaya. Kenapa orang lain boleh berjaya ni? Kenapa orang lain boleh berjaya? Masa Hanan, dia datang rumah saya bulan 1 ke bulan 12. Bawa semua master dia kat rumah saya di Yan. Nak balik saya tanya, Hanan berapa dah dapat bonus? Dia kata, Alhamdulillah yang ada bulan lepas lagi 3,000 dah cukup 100,000. Hebat ke? Dia pandai sangat ke? Sebab dia comel ke? Sebab dia ada something dalaman yang dia ada, yang kita belum ada lagi. So benda tu ada dalam diri setiap orang, 30 orang ni. Benda tu ada dalam diri you all. You all tak discover, tak kejutkan dia. Benda tu masih tidur. Masih khayal. You belum jumpa lagi. Belum kejut dia. Diri you yang sebenar dalam tu. Your subconscious mind. Your roh atau jiwa. Nafsu. Tapi bila tu tak kejut, tak berlaku perubahan. Tidak berlaku perubahan. Sebab itu dia mempengaruhi banyak tu. Di samping belajar all the teknik lah, apa semua tu yang Abang ajar, yang Ustaz ajar tu tak apa, bagus. Tapi yang dalaman tu, yang menentukan whether you are consistent ataupun you sabar dengan you punya cabaran-cabaran untuk terus berjuang. Right? Jadi saya doakan insya-Allah tim bijak sehat ni bijak dan sehat. Sehat bijak, bijak sehat. Bijak sehat. Bijak lagi sehat. Ya, semalam tim Mi'raj kan sekarang bulan Isra' Mi'raj. Dia kata Isra' berjalan malam, Mi'raj tu naik ke atas. So guru sunnah semalam nama Mi'raj, Mi'raj Milenaire.
Subhanallazi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Mi'raj. Baik. Jadi saya ucapkan apa? Selamat menyambut Mi'raj. InsyaAllah kita sama-sama Mi'raj kan. Dan naik ke atas, insyaAllah saya doakan team you all kekal, konsisten. Benda-benda saya sebut ni benda basic. Right? InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk capai impian ini. Segala kebaikan tu atau yang baik daripada Allah SWT, kadar kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf, insyaAllah. Ada tanya apa-apa tak? Ni kau apa ni? Pukul 11 dah. Ui, Baru pukul 11. Baru. cakap tak? Ada soalan ke? Orang bercakap tak sedar. Orang dengar tu bila nak habis? Bila nak habis? Ada tanya tak? Sebelum masa lagi lah. Saya pun nak rehat ni. Tanya cepat sekarang. Tak ada soalan. Tanya direct. Kalau malu tu type. Malu cakap. Malu. Apa nak jadi master? Kan? Saya tanya Jadi boleh? Haji nak tanya. Ada tanya tak? Contohlah kalau kita macam dah pernah ada leader sebelum ni kan. Lepas tu tiba leader yang kita ada tu dah pergilah kan. Tinggal kita seorang-seorang. So Pergi tu arwah ke sakit? pergilah menyembunyikan diri. Pergi tak kembali ke pergi? Kembali sikit-sikit gitulah. Okey, lepas tu kita pun macam takut dah nak bina leader baru sebab takut benda tu terjadi lagi kan. So macam mana nak bagi semangat sikit untuk bina balik walaupun dah pernah lalui benda macam tu, penatnya. Boleh? Saya nak beritahu, lumrah kehidupan, ada yang hidup, ada yang mati. Tak ada hidup tu tak mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak ceritanya, hidup dan mati itu biasa dalam kehidupan. Tanam pokok pun hidup dan mati. Betul tak? Tanam pokok, takkan semua hidup. Dalam 100, mungkin ada mati. Apa you buat? Takkan sebab ada mati, you kecewa. Tak payahlah tanam pokok dah. Give up lah. Tanam balik. Betul tak? Apa sikap you bila tanam pokok, pokok tu mati, you tanam balik baru. Sebab you, matlamat you nak lahirkan satu dusun Musang King. So, memang adat dia, bila kemarau ada yang mati. Sama dalam bisnes Shakely. Right. Tadi saya cerita pasal Siti Normi tu kan. Orang yang meninggalkan dia pun ramai tak? Ditanya master-master hebat tu, ingat tak ada orang tinggal dia orang? Ingat Dr. Chip tak ada orang tinggal dia orang? Dia tak cerita je. Masa Nana tak ada bad experience je. Dia ada juga. Masa master ni. Masa orang mulai ni. Ada masa jatuh, hilang, orang lari semua. Tapi adakah dia give up? Hari ni dia naik balik. Dia naik lebih hebat. Sebab dia tak give up. So bagi saya, kalau orang tu ada big why yang jelas, niat yang betul, tak ada sebab nak give up. Macam Nomi kata apa? Mi tak akan give up. Sebab Mi nak tolong Mac. Mac perlukan duit. Mac orang susah. Mac tak ada simpanan dalam hidup dia. Jadi sebab semangat dan bantu Mac dia tu, kawan-kawan dia kat industri, buat dia tidak pandang remeh tentang isu-isu ni. Orang lari ni biasalah. Tapi kalau you kuat semangat, you teruskan, orang yang lari tu comeback balik, tu je lah. Tapi kalau you tak kuat semangat, dengan you pun hilang. Kan? So kuatkan semangat. Apa yang nak buat? Satu, jumpa upline, dapat semangat balik. Jumpa upline yang semangat tau, jangan jumpa upline yang long line. Kalau jumpa upline yang long line, dia kata, oh sama lah, aku pun jahat juga. Kan? Senasib lah kita. Jumpa upline yang atas yang paling semangat, tak kira siapa, naik atas-atas sampai jumpa. Last kali jumpa saya. Tapi you all maktub berhebat lah, jumpa maktub. Maktub ketuk sekali lah. Right. So, jumpa upline, minta semangat, lepas tu buat balik cakap tadi. Rekrut orang baru. Grup yang mati tu bukan mati pun, dia meninggalkan beberapa orang di bawah sana.
Pergi tengoklah bawah tu yang beli barang tu. Kontak orang bawah tu. Kenapa harap dia ya naik? Biar dia mati, dia hidup nak tidur biarlah. You jaga bawah dia. Bila orang bawah dia hidup, dia akan naik balik. So tidak ada istilah give up. Right. Kan? Tidak ada istilah give up. So kena anggap this is part of the game. So kita kena patah tumbuh hilang berganti. Bila you berjaya, ramai yang datang balik. Ramai yang kembali. Bila you dah jadi master, dah berjaya. Saya ada orang yang dulu berjaya dalam grup lain. Yang buat ajaran sesat dulu. At one time. Shaklee ada ajaran sesat tau dulu. Dia pernah pergi tahun 96, saya pergi London, Paris. Dia ada dengan suami isteri. 97, Turki, Greece, dia pun ada. 98, umrah pertama Shaklee, dia pun ada. Lepas tu dia hilang ajaran sesat tu. Dia beritahu Haji, saya 1 tahun tak keluar rumah. Malu. Dia pernah dapat 100,000 cek Shaklee. Tapi cara skim. Tengok. Dia datang-datang, jumpa saya, umur dia, masa dia buat umur 20-an, sekarang dah umur 40-an. Perempuan, lelaki. Dia menjanda lama, tapi tak jumpa saya lah masa janda tu. Dah kahwin berjumpa saya. Jadi saya nasihatkan dia. Alhamdulillah dia register balik. Saya nak letak dia bawah siapa-siapa. Saya tak suka sponsor direct bawah saya. Tak, saya nak duduk direct bawah Haji juga. Aduh. Saya nak ceritanya, you all bertuah tau. You all dapat upline yang ajar you cara betul. Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau dia masuk Syiah, saya tak tahu lah. Faham tak saya cakap ni? Ada mazhab tu. Jadi Alhamdulillah you all diajar cara betul, fundamental betul, semua betul, insyaAllah bertahan. Saya kesian tengok ramai yang terlibat. Bercerai tau dia orang ni, sampai bercerai-berai tu. Ini kisah lama. Sebab tu kalau jumpa kata Shaklee macam ni, betul. Dulu. Tahun 95 ke bawah tu memang ada satu ledakan Shaklee oleh anak muda yang guna skim. Dia masuk beli barang banyak-banyak, naik pangkat. Barang satu bilik penuh. Tak makan, tak jual. Mak sakit tak bagi. Tak reti nak kongsi. So saya kata itu dulu pernah berlaku. Jadi kalau orang kata, betul-betul dulu ada. Tapi saya mazhab Haji Roslan. Disebut Haji Roslan, dia tahulah. Sebut lain kan mazhab lain. Jadi macam mana? Kadang-kadang saya tak salahkan orang baru. Orang baru tak tahu. Dia masuk, macam you all masuk. Orang suruh buat kan. Tapi yang salah tu lah, Tok Guru dia tu lah. Tapi itulah, bila tak berkat, itulah berlakunya perceraian. Ramai yang bercerai-berai, mungkin tak berkat. So buat Shaklee ni, saya kata, kena berkat. Berkat maknanya bertambah kebaikan, suami isteri makin bagus, anak-anak pun berkat. Kan? Kita nak macam tu. Bukan nak duit banyak, tapi hilang berkat. Itu bukan tujuan kita. Betul tak? Okay? InsyaAllah. So, jangan risau. Orang you buat betul-betul, sabar. Cuma jangan bandingkan you dengan orang lain lah. Jangan, kenapa dia cepat, kena lambat. Speed is not a matter of speed. Dia matter of consistent. Kalau you konsisten, you akan sampai. Sabar, konsisten. Kita tak nak lambat sangat sampai tak sampai, ataupun laju sangat sampai terbalik. Kita tak nak, dua-dua tak nak. Kita nak yang, biar kita buat, tapi kita try the best. Buat yang terbaik. Gitu pula. Okey, masa ini, okey ya? Okay. Soalan tadi? Baik. Okay. Saya ingat tak ada dah kot soalan. Ada. Haji pun dah. Apa tanya? Okay. Ada ke nak tanya? Ada tanya tak? Haji buka lagi tu. Ada yang nak tanya soalan? Tanya cepat kalau ada. Cepat. Assalamualaikum Master. Ayahanda. Ya, siapa tu? Saya Siapa tu? Syahiran, level ke-9 Ayahanda. Daripada? Level ke-9 Ayahanda daripada okey. Bangi. Okey. Okey, apa soalan? Okey, saya sebagai seorang lelaki lah. Okey, sebab lelaki ni macam Ayah Haji cakap rare lah sikit dalam bisnes Shaklee ni. Cuma nak tanya Ayahanda macam mana Ayahanda bina trust pada orang lain lah. Terutama wanita ke lelaki di bawah-bawah Ayahanda lah. So macam mana Ayahanda bina trust tu?
Trust di sudut leadership apa? Leadership. Ya, lebih kepada leadership lah. Okey. Dia macam ni tau. Shaklee ni, saya cakap tadi, orang tengok apa you buat, bukan apa you cakap saja. Leadership by example. Maksudnya, dia kata, if you set the example, you don't have to set the rule. Kalau you buat contoh yang baik, you tak payah cakap apa-apa pun orang akan ikut. Contohnya kalau you guna Shaklee, you kena tunjuk you ni Shaklee lover, makan semua produk, betul-betul gila, makan betul lah. Oh lah orang tengok, macam tu ya, macam ni ya. Right. Tentang makan Shaklee, tentang buat bisnes pun. You kena jadi orang yang tunjuk contoh lebih baik, yang baik. Segi buat posting, segi aktif sponsor orang, buat aktiviti-aktiviti tu, you kena jadi you kena tunjuk contoh. Right. Shaklee kita bukan pengarah, kita pemimpin. Pemimpin ni teknik dia tarik, pull, menarik, bukan menolak, bukan push. Menarik dengan inspirasi, dengan kejayaan. Tak percaya, you nak suruh group you bergerak, you naik pangkat. You nak suruh group you respect you grow. Kalau you pun tak maya, macam mana nak nasihat orang? So kan ni cabaran kita sebagai leader, kita sendiri kena buat work harder, move up ke depan. Kita kepala kereta api. Kepala kereta api jangan kepala kereta api slow. Sebab tu gerabak slow. Jadi kita yang set. Jadi sikap tu kena betul lah. Kita tak boleh earn respect. Kita tak boleh paksa orang hormat kita. Kita buat something sampai dia hormat kita. Dia macam dia deserve untuk dihormat. Right? Jadi leader macam mana? Leader baik. Kena buat kerja lebih, tak berkira, caring, ambil berat, tanya khabar. Okey, bila you call downline you, call saya betul, sembang dengan dia. Sampai dia kata, terima kasih Tuan Haji, telefon saya, that mean you are doing good thing. Terima kasih call saya, tanya khabar. Nampak tak? So you kena buat benda extra thing lah, benda ambil hati orang. Dia macam ni tau, dalam manusia ni, dia panggil apa? Ada emotional bank account. Tahu bank account tak? Account ada kredit, ada debit. So you buat something yang menyebabkan you punya account tu kredit. Kredit maknanya bertambah. Debit tu tolak. So you kena create benda-benda aktiviti atau apa-apa you buat, ucapan ke, hadiah ke, kata-kata ke, pujian ke, untuk menambahkan emotional bank account yang positif. Right? Dalam semua bentuk lah. Jadi lepas tu kalau you buat macam tu, baru ya orang respect you sebagai leader. Wah, bagus lah dia. Jadi orang respect you. Dia macam Mak Tok. Buat apa yang Mak Tok buat? Dia suka bagi hadiah macam tu. Walaupun dia tak sempat nak ajar, dia bagi hadiah. Jadi benda-benda macam tu yang buatkan orang menyukai dia, respect dia. Lepas tu dia perform, orang respect. Dia bukan cakap saja. Shaklee macam tu, orang tengok performance you. Orang tahu performance you. Contoh orang tahu, okay, bila pergi melancong, orang tahu dah kalau tiket, berapa tiket you dapat, apa performance you. Mana you pergi, local ke, regional ke, international ke, orang tahu dah efektif apa, berapa tiket. So, that's why, kena buat. Macam mana Nabi SAW dihormati oleh sahabat. Nabi tak suruh orang bangun malam. Rasulullah solat buka kaki. Bila gali parit, khandak, Rasulullah yang paling kuat kerja, ikat perut kat batu. Bukan Rasulullah jadi mandul kat depan, mandul arah orang kerja. Tak, Rasulullah buat. Tu cara leadership. You tiru leadership Rasulullah. Shaklee sama je. You buat, barulah orang ikut. Bukan orang you cakap. People will follow what you do, not what you say saja. So hari ni saya tengok ramai orang yang tak pandai, dia tak walk the talk. Mana dia cakap je, tapi dia tak buat. So kena praktiskan amalan-amalan ni. InsyaAllah, barulah you jadi
you akan dapat respect ataupun trust downline. Dalam dalam dealing UV, transfer UV, benda-benda bab amanah ni you kena jagalah. Hutang, berjanji, dalam janji. Kalau janji lewat seumur ataupun apa perasaan you kalau leader tu bila berjanji mesti lewat, selalu lewat. Every time lewat. Pinjam barang lambat hantar. Kalau barang kita dia nak cepat. Orang dah baca dah, dia ni pelik perangai dia ni. Nampak tak? Ataupun kita dalam ramai kita sayang tentu je. Kita pilih kasih. Tak boleh orang tak suka. So you kena, kalau you tak suka orang buat kat kita, jangan buat kat orang. Tu je. Shaklee punya undang-undang senang je. Pegang Dr. Shaklee punya topmanship. Do unto others as you would have them do unto you. Apa you tak suka orang buat, you jangan buat. Kalau you nak sponsor orang, you sponsorlah orang sebagaimana you nak disponsor. You nak servis orang, you servislah orang sebagaimana you nak diservis. Kalau you tak nak orang kacau downline you, jangan kacau downline orang. Simple undang-undang ni. Ya, kalau itu kita amalkan, prinsip Dr. Shaklee ni, kita selamat. Right. Sebab tu bila kata in harmony with nature ni, bukan hanya produk in harmony with nature. Shaklee buat bisnes pun kena in harmony. Kalau buat tak betul, terkeluar dari Shaklee. Saya nak cerita Shaklee ni, dia ada karamah dia. Siapa niat tak betul, buat tak betul, dia terkeluar sendiri walaupun dia hebat. Saya dah 30 tahun Shaklee tau. Bukan 3 tahun, bukan 13 tahun. Saya di Shaklee 30 tahun menyaksikan ramai orang masuk, keluar, naik, turun, macam-macam. So, jaga ya, sebab kita tak tahu ujian Allah Ta'ala nak uji macam-macam. So, itulah. So, jangan risau, bagi saya, niat betul, ikhlas, insyaAllah Allah bantu. Yang penting, nawaitu kita buat Shaklee untuk apa? Niat kena bersih, barulah Allah bantu. Okey. Ada soalan lain? 12 dah. Ni yang Hidayu ni seorang-seorang sebenarnya suami. Okey. Masitah dan suami dia. Okey, bagus. Apa lagi? Mazila. Mana suami Mazila? Abang. Tiga Abang anak. tak ada. Oh, ya, no. Bagus. Bagus, abang. Supporting, abang. Okey. Fatimah. Okey, siapa tadi yang senior co tadi? Zaimah. Senior coordinator ni? Zaimah. Raimah? Zaimah. Oh, Zaimah. Okey, Zaimah. Oh, Zaimah dengan abang dia. Senior co So, Zaimah, macam mana? Bila nak naik key? Set goal bila key? Saya set goal untuk key bulan ni naik ada. Bulan ni? Wah, mana momentum sudah ada tu. InsyaAllah. Doakan. InsyaAllah. Wah, suami pun semangat lah. Nanti dapat 10,000 lagi semangat suami tu. InsyaAllah. Koordinator baru kita ada 2. Tadi saya terlupa seorang lagi. Kita ada Sofia, koordinator baru juga. Oh, tadi. 2 orang lah. So, jadikan dalam grup bijak sihat ni, bila kejayaan Zaimah ni, you all kena jual, kena bangga, kena seronok, kena ambil aura dia. Betul. Orang nak tengok orang baru naik. Macam mana buat? Macam mana buat? Semangat lah kan? Tu momentum. Dia senang buat. Gunakan kejayaan-kejayaan orang baru ni. Suruh orang baru cakap. Macam mana rasa? Macam mana buat? Right? So macam tu. InsyaAllah. So kita doakan Zaimah Muhammad dan family dia naik rank up key coordinator bulan ni. InsyaAllah. Terima kasih Ayanda. InsyaAllah. Ya. Siapa lagi nak rank up? Coordinator ada? Tolong doakan Cik Yah juga yang ada Ki. Oh, Cik InsyaAllah. Yah. Cik Yah. Kita InsyaAllah. doakan Amin. Cik Yah. Di sini, InsyaAllah.
Rank up Ki Amin. Ya bulan ni kan? Ha? Bulan ni Bulan ni Bulan ni insyaAllah. Ki kan? InsyaAllah amin. Ki. Pasti Ki. Masya-Allah, awesome. InsyaAllah. Amin. Okey, semangat tu. Cik Yah semangat semua Okey. Apa lagi? Siapa lagi nak naik rank? Ko sini ko nak bercakap. Kak Sita. Tolong sebut kat sini, insya-Allah Allah mudahkan. Ya. Saya Yanda. Siapa tu? Masita. 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 Doakan saya. Masita. Okey, Masita. Okey. Masita, Kodi. Masita dah apa? Dah rank pegang. Senior Kodi tahun bulan ni insya-Allah. Boleh sila kodi. Wah, insya-Allah. Tahniah. So Master Anas take note lah. Sanas dengar sini. Take note lah. Yes. InsyaAllah. Nanti bulan depan kita jumpa lagi, kita tengok rank-rank baru ni. Ya. Ada hadiah ke? Ada hadiah ke? Ada. Ada. Alhamdulillah. Hadiah naik master ada. Ada boleh master. Naik master dapat hadiah. Naik kodi ni dah bagi dah. Bagi dah? Naik kodi. Ke ayah dia nak tambah tak ada masalah boleh. Sebenarnya you all naik pangkat tu hadiah untuk Ayanda. Untuk kami. Bukan. Okay, siapa lagi ni? Sofia. Laili. Fatimah Munira. Koordinator tu. Sofia koordinator? Koordinator baru. Ni Syairan ni. Saya. Tahniah. Orang perempuan ni dia diam je. Pemalu je tapi boleh perform kan? Doakan saya Ayanda. Siapa tu? Syairan nak naik kodi bulan ni. Syairan? Isteri saya tu Intan Aisyah tu. Mana Intan Aisyah mana? Ada dalam tu. Oh, Intan. Okey. InsyaAllah. Yang pentingnya saya cakap tadi, mindset betul, niat betul, insyaAllah. Proses kita ada berapa hari lagi sekarang, hari ni bulan 15 kan? 15. Kita ada 15 hari lagi untuk kita buat sesuatu, insyaAllah anything can happen. Jangan kita sangka baik dengan Allah, sangka baik diri kita. Kita bila kita positif, insyaAllah Allah akan datangkan pertolongan, rezeki daripada kita tak sangka-sangka. Sangka baik insyaAllah. Sebab Allah bersama sangkaan hamba-Nya. Apa lagi? Nak kata apa-apa? Mas Anas? Selepas balik ada Mas Anas dan mewakili semualah ucap ribuan terima kasihlah pada Ayahanda Master Haji Roslan kerana sudi luangkan masa bersama dengan kami ni. Walaupun masa Ayahanda sibuk kan dengan downline yang ramai, grup yang banyak, tapi dapat korbankan masa untuk kami lah. Jadi kami ucap ribuan terima kasih dan moga tak jemu-jemulah lepas ni jika dijemputkan untuk bersama dengan insyaAllah. Jadi sebelum ni doakan saya. InsyaAllah. Sebelum ni kita biasalah kalau kita buat program secara offline pun Master Haji Roslan datang. InsyaAllah lepas ni kalau ada peluang kita akan buat program dan kita akan jemputlah Master Haji Roslan di mana-mana kan. Sama ada Kota Baru ke. InsyaAllah. Kota Baru lah nak tengok. Office baru kan. You orang kesempatan. Nanti saya parking kat Kota Baru nanti. InsyaAllah. Kita makan nasi ulam. Nasi ulam. Okey. So insyaAllah sekali lagi mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Jangan lupa doakan untuk saya ya. Ayahanda sihat dan panjang umur. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. See you at the top. InsyaAllah. Ni Anas. Barakallah. Ambil gambar tu Haji. Ambil gambar. Ambil gambar sekali ya. Okey. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, selamat. Okay. InsyaAllah jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda, terima kasih. Sama. Terima kasih Ayanda. Sama. Terima Terima kasih. kasih banyak-banyak Terima kasih Ayanda. banyak-banyak. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam. Nanti kita pian. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Master Anas. Terima kasih Mak Nini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima Bye. kasih Master. Terima kasih Mas Alna. Terima kasih Mini. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye. Mengantuk dah semua. Assalamualaikum. Apa Selamat tu? malam. Ya Allah, tak serika baju lagi. Apa tak seka baju? Akak. Beli baju tak payah setrika tu. Rasa dah lama sangat tak seka baju. Kami tak kisah dah dengan setrika baju. Kak Sita, 10,000 tu dah boleh hire orang untuk iron baju untuk sebulan. Allah. Sebulan. Sebulan Allah. Bangun tidur je lah. Yelah, selamat naik rank ya bulan ni. Tahniah. Amin. Terima kasih. 100 UB dah. Masya-Allah. Okay, bye. Doakan ke bonus. Yes, yes. Siapa tu? Ira. Jom. Ya, doakan Ira ke bonus. Yes. Ira nak tukar kereta baru. Terima kasih Ira dapat pizza tu. Terima kasih bagi pizza tu. Tak masak lagi, nanti masak dah baru tunjuk. Okey, sama. Kak Ina stage 1 bulan ni. Oh, terima kasih bonus. Okay. Doakan Kak Ina. Okay, boleh insyaAllah. Kahwin. Langkawi tu ada dah standard Langkawi pergi kupon ada. Okay, Cikgu Ash, Fatih SB, Ain. Okay, terima kasih. Ya, Umi Kak. InsyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih Master, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Off.